penindasan bukan oleh orang lain. Maksudnya penindasan orang-orang Kristian itu dilakukan oleh agama mereka sendiri. Itu tu Roman Katolik. Kemudian Kristian yang lain pun buat move juga. Dan kebetulan nak dijadikan cerita, pada waktu itu orang-orang yang tidak beramal dengan Roman Katolik sebelum abad yang ke-16. Abad yang ke-16 ni abad pencerahan. Maksudnya dia boleh question. Itu yang timbul Martin Luther tu, timbul John Calvin, timbul King James, yang ada akhirnya dia ada Bible di sendiri. Bible versi King James terjemahan. Kan? Pada sebelum abad ke-16 ni tak boleh. Nak question sikit, kena tangkap, kena bakar dan kena melalui proses Inquisition. Inquisition ni kena dera, kena sparks, kena bakar, kena cucuk, kena apa semualah, macam-macam lah. Kemudian pada waktu itu juga di England, di England sudah ada ajaran Protestan. Rupanya Inquisition ini bukan hanya diamalkan oleh Kristian Roman Katolik. Rupanya Protestan pun sama. Maksudnya bila Protestan sudah kuat di Jerman misalnya, dan kuat di England, of course rupanya ini tidak ada kebebasan di dalam agama Kristian. Sebab apa sekarang ni yang kita dengar tuntutan kebebasan beragama? Kenapa orang-orang Kristian, orang-orang Barat begitu sensitif tentang kebebasan beragama? Kebebasan beragama ni mesti mutlak. Sebab apa? Mereka mengalami zaman yang amat zaman gelap, zaman yang amat trauma, iaitu zaman mereka hidup beragama, tidak ada kebebasan beragama. Roman Katolik bertanya sikit, kena proses Inquisition, akhirnya kena bunuh, kena bakar. Rupanya Protestan pun sama, seperti mana dialami di Jerman dan juga di England. Orang yang menganut selain daripada agama Protestan akan ditangkap, akan dibakar. Rupanya apa yang Kristian Roman Katolik buat, rupanya Kristian Protestan pun buat. Kemudian England menjadi Protestan. Selepas England menjadi Protestan, England menjadi Anglican. England lagi kompleks punya sejarah. Daripada Roman Katolik menjadi Protestan, kemudian menjadi Anglican. Pada zaman jadi Anglican, pada zaman King Charles, Raja Charles I, dia jadi balik Anglican. Kemudian dia pernah jadi Puritan. Puritan ni mazhab dalam Kristian Protestan. Puritan, maksudnya banyak mazhab-mazhab ni. Dan pada abad yang ke-16 ni, Puritan dia jadi kuat di England. Tak kuatlah, dipendam jadi kuat. Maksudnya golongan Puritan ini yang tidak berpuas hati dengan kumpulan Protestan, dia nak membersihkan, nak mensucikan agama, dia nak mensucikan gereja di England. Itu namanya Puritan, daripada perkataan purify. Purify, itu mensucikan. Dia nak mensucikan, nak membersihkan gereja England, yang mana pada waktu itu sudah menjadi gereja Anglican. Pada zaman tu, agama tu diikut pada pemerintah. Kalau raja dia agama Protestan, raja semua kena ikut Protestan. Kalau rajanya ialah agama Roman Katolik, rakyat semua kena ikut Roman Katolik. Itu yang kita punya konsep tu kan, ad-din ala rakyat ala din mulukihim. Maksudnya rakyat ini di bawah agama raja. Dan apabila raja England itu beragama Protestan, dia bunuh orang-orang Anglikan, dia bunuh orang-orang Roman Katolik, dia bakar orang-orang Puritan ini. Akhirnya di England lagi teruk Sejarah pada abad yang ke-16 ni, di England dibuat satu undang-undang. Di England pada abad yang ke-16 ni dia sudah ada parlimen. Parlimen bermula di England. Ni orang bukan undang-undang tak faham dah sejarah parlimen ni tengok, lawyer kena juga sebut parlimen Di sejarah perundangan. Dan di England dia sudah ada parlimen. Dan raja di England dan juga pembesar-pembesarnya nak melaksanakan undang-undang kena melalui parlimen. So pada waktu itu, Raja England apabila dia nak melaksanakan keputusan mengatakan bahawa agama negara ialah Anglican ataupun agama negara ialah Protestan, dia melalui parlimen, dibuat satu undang-undang. Undang-undangnya mengatakan bahawa agama negara ialah Protestan dan sesiapa yang menganut selain agama Protestan akan dibakar, akan dihukum. Ini sejarah agama Kristian di England. Memang complicated. Akhirnya apabila dihukum dengan perundangan, tiada kebebasan. Sebab itu orang-orang Barat dimarah kita membuat perundangan, mengahadkan kebebasan beragama melalui perundangan. Sebab itu dimarah negara kita Malaysia ni, sampai ke Geneva. 2 kali segi Geneva, bulan 10 tahun lepas dengan bulan 3 tahun ni. Disebut di dalam Dewan Geneva, PBB. Kata Malaysia ini kenapa membuat perundangan mengahadkan kebebasan agama melalui undang-undang.
Sebab apa? Mereka ada pengalaman buruk, iaitu kaum Protestan yang tidak menganut Protestan. Macam Puritan ni masih Protestan, tapi Puritan yang lagi sikit daripada Protestan yang di England. Dia kena bunuh, dia kena bakar. Sampai satu masa golongan-golongan Puritan ini di England akhirnya lari juga ke benua Amerika. Dan kaum Puritan England ini pergi dekat benua Amerika yang Amerika Syarikat sekarang. Kan benua Amerika tu besar kan. Ada Amerika Selatan, Amerika Utara, kan Amerika Latin. Ni dia lagi ke benua Amerika yang Amerika Syarikat sekarang ni. Dia ada satu daerah yang kita panggil The New England. The New England itu asalnya ialah kaum Puritan yang berhijrah ke Amerika kerana penindasan agama Protestan yang telah diperundangkan oleh Raja England pada waktu itu. Dan sampai sekarang ada The New England kan di Amerika. Kat bawah tu sikit ada The New Holland kan. The New Holland, kawasan kat benua Amerika, The New Holland itu ialah kawasan pertama yang orang Holland sampai, orang Belanda. Kemudian inilah banyak. Dan The New England ini ialah disebabkan penghijrahan orang-orang Puritan, iaitu orang-orang England yang beragama Puritan yang lari akibat penindasan oleh agama Protestan di England. So bila banyak aspek, maksudnya penghijrahan ini banyak aspek. Tapi aspek-aspek yang macam mana kita bincangkan pun, dia tidak lari daripada aspek agama. Sama ada berhijrah kerana misi agama Roman Katolik ke, ataupun kerana Puritan ataupun Protestan ke, dia tidak lari. Sebab itu Samuel P. Huntington, kita biasa dengar buku dia tentang The Clash of Civilization. Dia ada satu lagi buku yang lain, iaitu What Went Wrong, buku dia. Dia cerita tentang pengalaman di Amerika, beragama di Amerika. What went wrong? Disebut Amerika, kalau bukan kerana orang-orang Protestan di England ini tidak berhijrah ke Amerika, apa jadi pada mereka? Maksudnya dia nak kata sumbangan agama Protestan tu ada kepada benua Amerika ni sekarang, di Amerika Syarikat. Benua Amerika tu lain, sebab dekat bawah tu ada yang Roman Katolik, dekat atas pun ada yang Roman Katolik. Dan Amerika Syarikat telah diprotestankan oleh puak-puak Puritan ini. Apa? Sebab apa? Mereka berhijrah ni kerana pengalaman-pengalaman ni. Dan itulah maksudnya dia berhijrah. Dan apa yang mereka kena di England, mereka penindasan beragama, mereka buat juga di Amerika. Maksudnya rakyat Amerika yang tak ikut agama Protestan, dia akan dihukum, dibakar, diseksa dan sebagainya. Maksudnya ini pengalaman. Maksudnya apa yang dia orang kena, dia orang buat balik. Roman Katolik buat kat agama Protestan buat balik pada orang yang tidak Protestan. Dan orang Protestan buat balik, kaum Puritan pun buat juga. Maksudnya pengalaman-pengalaman. Dan pada waktu itu, pemaksaan ini yang akhirnya mengubah benua Amerika ini kepada agama Kristian. Dan ini bukan berlaku kepada benua Amerika saja, di Sepanyol pun. Kan Islam pernah menguasai Sepanyol. Kita masuk Sepanyol tanpa menumpahkan darah. Kita tidak paksa pun orang-orang Sepanyol untuk memeluk agama Islam. Tapi Islam tersebar dengan baiknya, dengan amannya, dengan damainya. Tapi apabila orang-orang Kristian menghalau orang-orang Islam daripada Sepanyol, dia hanya dua pilihan. Sama ada masuk agama Kristian ataupun keluar daripada Sepanyol. Yang tak nak keluarnya yang kena bakar. Orang Islam yang tak keluar daripada Sepanyol, inilah orang Islam yang sama ada dia berpura-pura masuk agama Kristian dan dia beramal dengan Islam, ataupun dia sanggup untuk syahid, dibakar. Tapi yang berpura-pura pun tak sama juga, sebab dia ada pegawai Inquisition. Kita panggil Inquisitor. Nama prosesnya ialah proses Inquisition, dan pelaksana proses Inquisition ni namanya Inquisitor. Inquisitor ni dia akan siasat. Dia akan cari orang ni beramal ke tak, orang ni fikrah dia Protestan tulen ke tak, orang ni fikrah dia Katolik tulen ke tidak. Dia ada. Sebab tu The Inquisition ni satu proses yang paling kejam di dalam sejarah barat. Kalau baca buku The History of the Inquisition in Spain, ada satu penulis nama dia Charles Lea, C-H-A-R-L-E-S, Charles Lea, L-E-A. Dia buat buku 4 volume, The History of the Inquisition in Spain, 4 volume. Dia cerita bagaimana kejamnya proses Inquisisi ini. Bukan sahaja itu, The Karen Armstrong kan? Karen Armstrong di dalam bukunya The Holy War tu iaitu peperangan suci, The Crusades and its Implication. Dia sebut, Karen Armstrong di dalam bukunya dia menyebut bahawa
sejarah yang paling buruk pada zaman pertengahan, pada era sejarah Kristian ialah apabila Inquisition itu dilaksanakan. Proses Inquisition. Maksudnya proses Inquisition ini satu proses, tapi yang lebih malangnya proses Inquisition itu dibuat di atas nama gereja. Maksudnya Islam, kalau ada kita menindas umat lain, tapi kita buat itu ada rasa peribadi dia. Maksudnya tidak ada ajaran Islam. Maksudnya Al-Quran tidak pernah mengatakan bahawa orang yang sesat di dalam agama Islam perlu diseksa. Orang yang terkeluar daripada Islam perlu diseksa. Tidak ada dalam Islam. Tetapi proses Inquisition ini diperintahkan, diinstitusikan di bawah gereja di atas nama agama. Maksudnya Pope yang memberikan arahan. Macam di England, Pope yang memberikan arahan. Maka negara bahawa Inquisition ini diletakkan di bawah gereja. Dia ada fatwa dia. Pope dia ada fatwa. Dia ada nama, Papal Bull. Itu fatwa dia, P-A-P-A-L space B-U-L-L, Bull. Bull ni ialah fatwa lah. Papal ni ialah kepausan, Pope punya ni. Maksudnya Bull ni fatwa. Bull ni sama ada deklarasi ataupun fatwa lah. Maksudnya Inquisition ini dilaksanakan berdasarkan fatwa. Maksudnya fatwa itu diberikan oleh pemerintah tertinggi agama Kristian. Dan itulah di Spanyol. Di Spanyol Pope juga memberikan arahan. Sebab itu Karen Armstrong dia mengatakan bahawa sejarah Inquisition di antaranya di Spanyol itu merupakan detik yang paling hitam sekali di dalam sejarah agama Kristian. Bukan sekat di dalam sejarah agama Kristian, tapi detik yang paling hitam di dalam sejarah peradaban Barat. Kristian dan juga Barat itu waktu itu tidak dapat dipisahkan. Dan Kristian pun telah dibaratkan. Bukannya Barat dikristiankan. Silap Barat bukan dikristiankan, tetapi Kristian itu dibaratkan. Maksudnya sejak zaman 500 tu. Maksudnya Kristian itu dibaratkan. Dan sebab apa jadi Western Kristian itu? Kerana Western Kristian itu yang telah dibaratkan. Sebab itu kita panggil Barat, Kristian Barat. Kristian yang telah dibaratkan dan mereka telah lari daripada Kristian yang asal. Sama juga mereka buat di Amerika kaum Puritan dan sebagainya. So pengalaman-pengalaman itu di pengalaman buruk lah. So proses pemaksaan proses memaksa penganut tempatan untuk menganut agama itu kita panggil proses indigenization. Betul kan? Indigenize. Maksudnya kita memperbumikan. Sebab itu kesan proses indigenization ini dia adalah, maksudnya ada Kristian Amerika Latin, Kristian Amerika Utara, Kristian di Spanyol, Kristian Eropah, Kristian Timur, Kristian Asia. Tapi Islam tidak ada indigenization itu. Sebab tu dalam Islam sepatutnya tidak ada Islam Saudi, tidak ada Islam Eropah, Islam Malaysia, tak ada Islam Amerika, tak ada. Sebab Islam itu memang daripada awal tu dah bersifat universal. So, proses indigenization itu telah menolak konsep universal Kristian. Kan? Di antara konsep universal itu sejagat kan. So, apabila telah dipribumikan, kan? Susah dah sebut apabila telah dipribumikan, maksudnya konsep kesejagatan itu dah tak ada. Sebab itu ada lain. Sebab tu Islam di Kristian di Amerika tu lain Jesus dia. Kan Jesus macam di Brazil, Jesus dia muka orang Brazil. Kan? Jesus di India warna hitam. Jesus yang orang India. Jesus di Filipin. Saya pergi Filipin negara Kristian. Rupa Jesus di Filipin itu Jesus orang Filipin. Nampak tak? Maksudnya dia dah mengalami proses indigenization, telah dipribumikan. Dia berbeza dengan Islam. Maksudnya Islam sampai dakwah Islam itu tidak ada pempribumian. Maksudnya Islam daripada Arab datang ke Malaysia, dia tidak mempribumikan Islam di Malaysia itu. Maksudnya dia menggunakan Al-Quran yang sama. Dan tidak ada pemaksaan untuk memelesiakan Islam. Tapi untuk mengislamkan orang Malaysia melalui itu cara kita. Islam dia universalnya, dia tidak memaksa menganut, dia melalui bahasa. So perubahan-perubahan dia sangat lembut. Maksudnya melalui bahasa, melalui budaya, melalui nilai, kan? Sebab itu culture Islam berbeza dengan culture Kristian dan culture Eropah. Nilai Islam berbeza dengan nilai Eropah. Sebab itu nilai Islam itu yang universal itu, apabila dia pergi ke mana-mana tempat dia pergi, dia bawa nilai yang sama.
bahasa yang dibawa oleh Islam itu, bahasa Al-Quran itu, ke mana-mana dia pergi pun bahasa yang sama. Sebab tu Islam, agama Arab, maksudnya even Arab pun dia telah diislamisasikan. Sebab bahasa Arab sebelum Al-Quran dia tidak sama seperti mana bahasa Arab sekarang. Maksudnya Arab sebelum Al-Quran diturunkan, bahasa dia pun berbeza. Sebab itu kita kata Arab itu Islam itu bukanlah diarabkan, tetapi Arab itulah yang diislamkan. Tapi orang tak faham proses islamisasi ni, orang tak faham. Orang ingat kita mengalami proses pengaraban. Tak. Sebenarnya Arab itu yang telah diislamisasikan. Sama juga macam Kristian dengan Western. Maksudnya Western itu bukan dikristiankan, tetapi Kristian itu yang telah di-Westernkan. Ini boleh ikut lah banyak istilah-istilah ni. Ya, boleh. Tak aku pening, Kristiankan, tak dikristiankan, indigenizekan. Itu bezanya. So, universal Islam ni, kesejahteraan Islam ini dia secara yang semula jadi. Sebab itu Islam ini satu-satunya agama yang betul-betul sejagat. Dari segi nilai, dari segi bahasa. So, perubahan-perubahan, dakwah-dakwah, penyebaran Islam itu melalui itu, melalui Al-Quran. Al-Quran kita Islamkan melalui Al-Quran itu melalui bahasa Al-Quran. Sebab itu bila Islam datang, dia transformkan bahasa dulu. Arab ditransformkan bahasa Arab. Sebab itu penyair zaman sebelum Islam itu, dia bahasa dia lain. Kalau belajar sastra Arab, bukannya bahasa Al-Quran. Sebab itu bila Nabi datang baca Al-Quran, penyair ini dia tahu ini bukan bahasa Arab yang kita sebut, yang kita ungkapkan, yang kita syairkan. Ini bahasa yang lebih indah daripada syair-syair kita. Kalau bukan penyair, dia tak tahu. Dia tengok ni bukan biasa, macam bombastik sikit. Dia kata Nabi sebut bahasa yang bombastik sikit lah. Tapi penyair ini dia tahu. Sebab yang belajar sastra Arab ni, yang penyair ni, dia tahu tentang nahu, tentang tata bahasa, kan? Maksudnya orang-orang yang learned lah, yang scholar lah dalam bahasa. Sebab orang Arab ni sebenarnya, bahasa Arab ni, kalau kita belajar bahasa Arab, kita lagi pandai daripada orang Arab. Orang Arab dia belajar bahasa sebab dia memang dah cakap bahasa Arab. Tapi dia tak belajar kita. Kalau kita belajar tata bahasa Arab, kita belajar tentang nahu Arab, kita punya Arab lebih baik daripada dia. Sebab dia tak tahu apa, kecuali orang-orang yang memang learned di kalangan orang Arab yang belajar bahasa Arab. So ini bukan bahasa Arab yang kita syairkan, yang kita sebutkan. Dia ada perubahan, transformasi itu. Dan bahasa itu juga lah ditransform ke mana-mana negara. Dia datang Malaysia, ditransformkan bahasa Melayu. Kemudian dijawikan. Kenapa jawi? Sebab apa? Tujuannya untuk membolehkan masyarakat pada waktu itu belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Dia pergi ke India, ditransformkan bahasa India. Yang kita dengar Ustaz tu nahi. Bahasa Arab, nahi. Maksudnya telah diislamkan India itu. Tengok Hindustan tahu nahi je lah, yang tak tahu lah. Nahi. Tak tahu. Tengok tu lah je lah, subtitle lah. Dia pergi ke Turki pun, Islam pergi ke Turki pun diislamkan bahasa itu. Sebab tu nak belajar bahasa Turki senang. Bahasa Turki dia antara bahasa yang paling senang dekat dunia. Siapa-siapa yang pernah belajar bahasa Arab, pergi Turki belajar 2 bulan je, dah boleh cakap Turki kan. Saya jamin. Sebab apa? Bahasa yang telah diislamkan. Bukan setakat diislamkan bahasa, tulisan itu pun diislamkan. So tulisan Turki tu jadi tulisan Osmanlı tu, Osmania. Tulisan Arab macam Jawi kita. So kita ada Jawi, Turki pun ada Jawi, India pada Jawi, Urdu tu, semua tempat diislamkan melalui bahasa. So Islam punya itu boleh bersifat kesejahteraan Islam itu lebih tulen, lebih pure berbanding Kristian. Tak. So konsep indigenization itu, kita boleh berhujah bahawa konsep indigenization itu telah tidak mensejagatkan agama Kristian. Betul ke mensejagatkan? Ya. Maksudnya nilai kesejahteraan agama Kristian itu tidak ada. Kan? Sebab itu tidak patut ada di dalam istilah Islam, Islam Malaysia, Islam Saudi, Islam Turki, tak. Semuanya Islam belaka. Even Islam di Amerika pun Islam. Kita tak boleh kata Islam Amerika, kerana mereka Islam menganut Islam macam kita. Mereka akidah sama macam kita. Tidak, sama, akidah sama macam kita. Quran yang sama. Tapi Kristian tak. Bible pada zaman Kristian pertengahan itu dah berpecah. Selepas abad yang ke-16, iaitu zaman pencerahan, apabila Martin Luther berjaya menjadikan satu mazhab Protestan itu, di antara langkah utama dia ialah untuk translate Bible. Itu yang ada Bible terjemahan Martin Luther tu, zaman pencerahan. Sebelum itu tidak. Semuanya Pope yang tafsirkan. Zaman Martin Luther itu dia ada terjemahan Jerman, masuk ke England, King James, dia terjemahkan ke dalam bahasa Inggeris. Itu yang kita ada King James version, Worldly King's James. Maksudnya dia dah berbeza.
Bila versi King James tu dia ada, bila dia ada terjemahan Bible dia tak ikut Bible yang betul. So bila version dia tambah dia. Contohnya dulu zaman Roman Katolik, nak kahwin, nak ceraikan bini, kena minta izin Pope. Waktu tu sebelum King James ni, King Henry, Raja Henry ni sebelum King James. Di England tu, di antara yang bergaduh antara raja dengan Pope ni. Sebab raja dengan Pope selalu bergaduh, sebab raja ni waktu tu monarki mutlak. Sebab raja Inggeris ni, dia kata, aku memerintah disebabkan atas nama Tuhan. Maksudnya the right of the divine right of king. The divine right of king. Maksudnya hak ketuhanan raja. Tapi dia clash dengan Pope. Maksudnya pada abad ke-15 ke-16 tu baru ada the divine rights of king tu. Sebelum tu Pope yang ada hak ketuhanan tu. Maksudnya Pope memerintah, memimpin agama Kristian, umat Kristian di atas nama Tuhan. Tapi pada abad ke-15 tiba-tiba ada ketuhanan raja. Itu yang mula timbul King Louis kat Perancis kan, yang revolusi Perancis. Itu King Louis tu yang memerintah berdasarkan hak ketuhanan raja. Di England dah bermula Raja Henry, Raja James, Raja Charles, hak ketuhanan raja tu. So clash dengan Pope. So King James pun bila dah ada Bible tu, maksudnya Bible di orang-orang Kristian di England tu, oleh kerana King Henry ni dia nak menceraikan bini dia, Pope tak bagi. Aku tak izinkan kau ceraikan bini kau. Maksudnya nak bercerai pun kena minta izin Pope. Akhirnya King Henry ni dia clash dengan Pope. Dia buat ajaran Anglican dia. Maksudnya ajaran Anglican ni dia kahwin. Akhirnya dia kahwin sampai 6 bini. Maksudnya dia cerai, awalnya nak cerai seorang. Akhirnya bila dah cerai seorang, kahwin satu lagi, dia dah seronok dapat 2 bini dia jadi 6 bini. Tak boleh, sebab tu tak boleh nak cuba-cuba ni, tak boleh. Dia jadi nak cuba lagi. Ni contoh King Henry ni. Akhirnya dia ada 6 bini. So apa dia tak ikut arahan Pope? Itu yang akhirnya timbul mazhab-mazhab ni. Mazhab Anglican wujud disebabkan perselisihan di antara Raja England dengan Pope hanya masalah kahwin. Nampak tak? Wujudnya mazhab Anglican ini puncanya kerana Pope tidak bagi cerai dan dia nak kahwin juga. So jadilah mazhab Anglican. Jadilah the Church of England. Kan kita ada the Lutheran Church, the Calvin Church, the Baptist Church, Methodist Church. Ni ada satu lagi, the Church of England. Yang mana ketua the Church of England ni ialah Raja James, Raja Henry. Tapi sebelum ni, ketua agama dan juga ketua negara, ketua gereja ialah Pope. Pope menetap ketua agama, umat, ketua gereja-gereja semua Pope. Tapi waktu zaman England ni, King Henry, King James ni, dia sebagai ketua negara dan ketua gereja England. So betapa ini permasalahan di barat ni. So itu serba sedikit masalah agama Kristian. Dan ini dia memberi kesan kepada seluruh peradaban barat. Dia memberi kesan kepada seluruh peradaban barat. Sebab itu Prof dalam buku ni misalnya dia definekan barat. Barat ni siapa barat? Sebab itu dia melihat pada culture, dia melihat pada falsafah dan sebagainya. Sebab falsafah ni apabila dikombinkan semua dia celaru. Kalau agama ni dia melihat kepada pengalaman agama Jerman, England, di Pope, Rome. Kalau falsafah dilihat sebelum zaman pertengahan lagi. Pencampuran falsafah itu zaman sebelum abad ke-15 lagi, iaitu falsafah zaman Rom dan Yunani. Lepas tu Prof sebut tentang kalau falsafahnya zaman Rom dan Yunani. Kalau culture-nya lain, kalau culture dan juga value-nya lain daripada bangsa-bangsa. Dia ada bangsa sebelum Norman conquest tu bangsa lain, bangsa Norman. Sebelum tu Anglo-Saxon period. Kan? Norman ni bangsa yang memang perang lah. Bila dia masuk ke England, dia ubah England jadi bangsa Norman. Itu yang kita ada England selepas era the Norman conquest tu kan. Itu selepas penaklukan Norman. Dia memperkenalkan sistem politik. So, maksudnya barat ini pengalaman evolusi dia pelbagai. Sistem politik di England berdasarkan Norman. Misalnya, dia buat sistem feudal. Daripada sistem feudal ini, sistem feudal sebelum Norman conquest sudah ada sistem feudal lah. Tapi selepas Norman conquest ni, sistem feudal dia lain. Maksudnya sistem feudal dia lebih sistematik. Dia ada council, the Great Council. Pada tahun 1215 selepas Magna Carta ditandatangani.
Magna Carta tu, yang antara raja dan juga yang antara raja King John, Raja John dengan Baron, pada Baron dia. Jadi Magna Carta. Selepas itu baru ada The Great Council. Itu zaman Norman. Maksudnya The Great Council ni dia punya macam parlimen. Daripada The Great Council itu yang tubuh parlimen. Pada tahun 1200 lebih tu. Itu dah ada parlimen. Maksudnya sistem politik ni dia ada perkembangan evolusi. Sistem culture dia ada perkembangan dia. Sistem nilai pun dia ada perkembangan dia. Dan sistem agama pun dia ada perkembangan dia. Ini ni apa yang berlaku di barat. Dan akhirnya itulah yang kita define barat. Siapa barat? Maksudnya dia tidaklah orang-orang yang dikatakan orang bangsanya ataupun negaranya ataupun bahasanya, tapi itu ini di antara. So proses decolonization dengan proses de-westernization ini dia berlaku worldwide. Dan Amerika apabila telah di-westernkan dan telah melalui zaman colonization, dia nak mengalami decolonization. Itu yang ada berlaku revolusi Amerika dan sebagainya. Daripada pengalaman-pengalaman, walaupun Puritan pergi ke Amerika, tapi pengalaman-pengalaman agama dibawa daripada Britain. Dan kongkongan-kongkongan pun daripada Britain. Maksudnya orang-orang Amerika wajib taat setia kepada Parlimen England. Rakyat Amerika wajib taat setia kepada Raja England, iaitu Raja Ketua Agama England. So berlaku pergolakan. Sebab itu kalau kita baca buku-buku sejarah tentang westernisasi, dia kata sebenarnya westernization ini dia merebak ke Amerika. Dan dia merebak ke Amerika bukan setakat kepada agama Amerika saja. Maksudnya Amerika itu telah dikristiankan oleh Kristian yang telah dibaratkan. Faham tak? Amerika telah dikristiankan oleh Kristian yang telah dibaratkan. Maksudnya double masalah sekular dan liberal di Amerika ni double. Maksudnya dia tidak merasai Kristian yang original, kan? Dia double. Maksudnya Kristian telah dibaratkan. Ini di Amerika. Kemudian itu masalah agama. Kemudian culture di Amerika pun berbeza disebabkan pengaruh Barat. Apabila telah di-indigenizekan, culture pun memberikan kesan. Culture dan nilai dan politik. Dan hanya politik di Amerika sekarang ni ialah politik yang memberikan kesan kepada Amerika. Dan kalau kita tengok Amerika ni, dia punya kemerdekaan, dia punya independence punya declaration. Nak tengok macam mana Amerika tengok deklarasi kemerdekaan dia. Tadi kita sebut sebelum zaman Amerika merdeka. Maksudnya selepas merdeka pun, walaupun dia menuntut kebebasan, tapi akhirnya kebebasan yang dituntut oleh Amerika itu tidak lari daripada kebebasan yang mana mereka telah terpengaruh dengan Barat. Sepatutnya perjuangan dia kena pure balik lah, kan? Kenapa kita menuntut kebebasan di tanah Melayu? Kerana apa? Kerana telah dicampur tangan agama, campur tangan politik, campur tangan budaya, campur tangan nilai. Tapi di Amerika akhirnya perjuangan itu tidak lari daripada dia orang punya pengaruh-pengaruh western itu. Kerana apa? 200 tahun, 1500 sampai dia merdeka 1800, 1700, kurang 1700, 1800 kan? Maksudnya dia telah maksudnya budaya-budaya dan agama tu telah orang kata apa, dia dah kena install lah. Maksudnya dia dah install perfect lah Amerika dari segi agama budaya. Akhirnya perjuangan itu tidak lari daripada perjuangan Barat. Dan deklarasi Amerika itu pun akhirnya merujuk pada Magna Carta British. Kelakar. Maksudnya deklarasi kemerdekaan Amerika asasnya masih lagi asas Magna Carta di Britain pada tahun 1215. Kemudian the Petition of Right. Dan akhirnya deklarasi kemerdekaan Amerika ini melahirkan the Petition of Right, iaitu Petition of Right and the Bill of Right. Maksudnya the Bill of Right ini ialah hak-hak, Bill hak, Petition hak. Yang mana akhirnya the Bill of Right ini pun still Western. Dia sudah tidak ada the American culture, the American value. Itu kalau baca buku Karen M. Strong, dia sebut what went wrong tu. What went wrong? Memang wrong lah berlaku. Apa masalah agamanya, budayanya. Akhirnya kemerdekaan pun masih lagi di dalam kerangka Barat, yang mana Amerika telah dibaratkan. Sebab itu kita kata Barat bukan Eropah, termasuk Amerika dan termasuk Australia. Sebab Australia pun mengalami proses westernization. Siapa yang pergi Australia? Orang-orang British juga. Maksudnya dia bawa agenda yang sama. Maksudnya agenda ke Australia pun sama, agenda indigenization. Maksudnya memperibumikan agama Kristian itu kepada bangsa Australia.
So akhirnya Australia, Amerika itu tak jauh beza.